نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح علينا فتوح العارفين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat lagi menyambung pengajian kita kitab Pati Munyatul Musalli pada membicarakan pada masih lagi membicarakan pada adab sembahyang. Nah, jadi kita pada muka surat yang keberapa? Last itu kat mana? 29. Dan apabila, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darainin amin ya rabbal alamin. Kata musannif kita, kata pengarang kitab kita ambil atas sikit dan hendaklah wajib bagi ahli tasawuf dan wajib dengan seboleh-boleh sehabis-habis 29 tu baris yang kedua sebelum akhir. Boleh? Lupa dan hendaklah wajiblah tu dengan seboleh-boleh, dengan sehabis-habis kuasa, dengan sehabis-habis rank. Habis rank kederak lah, habis rank riang dia bukan riang tu rank sama tu riang rank maknanya sehabis-habis kuasa kita buat apa? Perhati makna bacaan yang kita baca, iaitu kalamullah. Kalau kita tak mampu, dia kata perhati bacaannya. Perhati yang kita baca. Bismillah, yang mana bagi bawah, mana sabdu. Kita cuba gambarkan. Perhatikan apa yang kita baca. Ini adalah salah satu cara untuk mendatangkan khusyuk dalam solat. Dan zikir, maknanya perhati juga. Perhati sehabis-habis boleh juga perhati zikir. Zikir dalam sembahyang seperti tasbih. Dia kata dan lain. Perhati juga lain. Lain apa? Seperti doa. Dalam sembahyang kan ada doa kan? Kita baca doa-doa tu, perhati juga doa tu. Sehabis-habis boleh kita. Dan jangan kita ni, kita jangan buat perangai gini. Buat macam mana? Cepat. Jangan baca cepat pada bacaan kita. Jangan baca laju. Tak tahu mana titik, mana apa sambung macam. Jangan buat macam tu. Kenapa tak boleh? Kerana cepat, kita baca laju tu, macam solat tarawih dekat mana? Dekat Indonesia. Sebab apa tak boleh kita buat cepat ni? Kerana cepat tu, kerana kita baca cepat ni, tentu, maknanya tentu ni katakan guarantee,
Dalam bahasa Inggeris guarantee lah. Bahasa Kedah cakap apa? Guarantee juga. Kalau kita kerja kerjaan ni panggil GL. Dia panggil apa GL apa maksudnya? Guarantee letter. Bagi guarantee. Maksudnya kalau kita baca cepat ni, guarantee kita tidak sempat, tidak dan. Tidak dan apa? Tidak sempat kita perhati. Iaitu perhati. Perhati apa dia? Perhati makna kalamullah, perhati bacaan kita, berarti perhati zikir-zikir yang kita baca dalam solat tu. Kalau cepat sangat kita baca Fatihah ni, takut-takut membawa batal dalam solat. Sebab Fatihah ni ialah rukun dalam solat. Jadi kalau dia baca Fatihah ni tak tahu sabdu mana, bertukar takir habis huruf-huruf. Jadi takut-takut batal solat dia. Dalam keadaan yang kita tidak sedar. Sedar dah, kita dah rasa kita duduk sembahyang. Tapi hakikatnya tiada dikira kita sebagai orang yang sembahyang. Habis dekat situ. Dia kata lagi, dan apabila dan ketika kita rukuk, sujud, rukuk, ketika kita sujud, hendaklah, wajiblah kita ni tetap ni berhenti sekejap, tetap dengan tamakninah. Apabila kita rukuk, apabila kita sujud, kita kena sekali dengan tamakninah. Sebab tamakninah dalam rukuk tu rukun, tamakninah dalam sujud rukun. Apa yang dimaksud dengan tamakninah? Berhenti sekejap, sekadar masa tu, jarak dia tu subhanallah. Subhanallah. Memadai dah. Kalau lama lagi, tak ada masalah. Maknanya untuk memadai, orang panggil apa? Maksimum ke apa? Minimum. Minimum. Sekarang ni dia tengah bising inklusif dengan eksklusif. Kita pun pening apa beza dua tu? Inklusif, inklusif dengan eksklusif. Tak. Sekarang ni tengah famous ucapan inklusif dengan eksklusif. Begitulah. Maksudnya buat tu dengan sekadar subhanallah. Maksimum dia banyak tu. Kalau nak buat lama lagi, tak ada masalah. Sebab apa? Rukuk, sujud ialah rukun yang panjang. Rukun yang panjang. Qiyam, berdiri, rukun yang panjang. Rukuk, rukun yang panjang. Sujud, rukun yang panjang. Adapun iktidal, rukun yang pendek, tak boleh lama. Kalau dia tahu tak boleh lama tapi dia lama, batal solat dia. Duduk di antara dua sujud, dia tahu aku duduk lama ni batal. Berarti ni tidak disunatkan duduk lama, tapi dia saja buat. Suka hati dia aja. Batal solat dia. Ingat, iktidal, duduk di antara dua sujud. Lepas tu duduk sekejap sebelum kita naik tu qiyam. Tak boleh lama. Sekejap saja. Faham tak? Sekejap saja. Maknanya habis kita baca tu, terus kepada rukun yang seterusnya. Tahiyat habis, tahiyat lama tu. Tahiyat lain pula. Tahiyat tu kita baca, tak apa tahiyat. Ni seperti iktidal, seperti duduk di antara dua sujud. Dia dipanggil rukun yang pendek. Adapun rukuk dengan sujud, dia nak apa ni? Dia nak lama tak apa. Kecuali pada sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih kita boleh baca lama. Dalam berdiri tak ada masalah. Rukuk tak ada masalah. Ketika iktidal, kita boleh baca lama. Tu masalah lain pula. Tu khusus untuk sembahyang sunat tasbih. Adapun kita sembahyang lain, dua ni boleh lama. Lama maknanya kalau kita ni sekadar tamakninah. Kena ada tamakninah tu wajib dalam
rukuk dan sujud. Dia kata. Dan apabila kita rukuk sujud, wajiblah kita tetap dengan tamak-ninah. Tetap tu tetap apa? Tetap anggota kita. Anak anggota kita apabila kita rukuk, jangan duduk bergerak apa benda tak boleh. Dan sekali dengan tetap anggota tu, tetap juga hati kita khusyuk, fokus. Mana ketika kita rokok tu, hati kita pun khusyuk juga. Aku ni sedang khusyuk. Maknanya aku ni sedang rukun dalam sembahyang ni. Aku sedang rukuk. Fokus kita duduk sembahyang. Jangan kita duk fikir itu ini. Kata. Dan jangan kita paguk. Tahu paguk? Paguk ni macam ayam patuk. Mengetuk. Patuk. Paguk. Tulislah. Patuk. Paguk tu ialah patuk. Paguk. Pagut. Bahasa Kedah dah kot. Bahasa apa? Orang Melaka. Maknanya ni bahasa orang Melaka ni. Maknanya jangan kita paguk. Jangan kita patuk. Patuk tu seperti paguk ayam. Seperti ayam paguk. Ayam makan upan tu. Mana ayam dia makan padi. Ketuk. 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 Jangan kita sujud macam tu. Ataupun kita rukuk tu. Ketuk. Ketuk. Pada. Tak boleh. Kena berhenti sekejap. Maksimum dia subhanallah. Subhanallah. Seperti mana kita pergi Jumaat kita sembahyang qabliyah Jumaat. Kita sembahyang qabliyah Jumaat. Dia seperti zuhur juga. Kalau kita rajin kita boleh buat 4 rakaat. Kalau kita biasa kita buat 2 rakaat. Dengan ringan. Dengan ringan. Ya. Eloknya kita dengar tu. Sebab dia dah masuk khutbah yang kedua. Ada pun khutbah yang pertama kalau kita baru sampai, tak apa. Maknanya masih sunat lagi. Ada kita, maknanya kita pergi tu masih baru nak mula khutbah yang pertama. Kita boleh buat qabliyah lagi. Kalau kita buat qabliyah, termasuk dah sunat tahiyatul masjid. Dia campur sekali dah. Dia dah merangkumi dah. Adapun kalau kita datang awal lagi, kita sembahyang sunat tahiyat. Lepas tu kita sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Kena niat tu, sunat aku sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Dah naik pada awal nak mula khutbah pertama. Qabliyah Jumaat. Tahiyat tak payah dah. Tahiyat tak payah dah. Dia dah terkira dah. Maknanya qabliyah tu lebih utama dah pada waktu tu. Jadi ya tahiyat ni termasuk dah sunat. Boleh 2 sekali. Orang panggil macam mana? Dia yang ni yang lebih utama dulu. Jadi yang kecil ni tu masuk dalam yang besar ni. Maknanya tak payah buat tahiyat dulu lepas tu baru buat qabliyah. Qabliyah tu kita buat yang ringan. Jangan duk baca panjang-panjang, tak payah. Sebab sekarang ni kita fokus kita nak dengar khutbah. Boleh. Jadi apabila kita pergi dah rukun yang kedua, seeloknya kita duduk dengar. Ikutlah macam mana. Wallahu alam lah. Macam mana. Kita agak-agak lah. Agak-agak kalau semua orang dah duduk dah. Sesuai ke tak. Sebab ni perbincangan dia panjang. Cuma nak sininya nak bagi tahunya. Kalau kita pergi qabliyah Jumaat, kita buat yang ringan. Maksudnya, kita ambil yang rukun-rukun saja. Baca Fatihah saja. Lepas tu kita rukuk. Rukuk sekadar subhanallah. Tak payah rukuk lama macam biasa. Sebab kita sekarang ni dalam nak berkhutbah dah. Bukan lina masa relax dah ada. Boleh. Rajin buat 2. Kalau malah, maknanya kalau rajin buat 4 rakaat. Kalau malah buat 2. Kena niat tu. Aku sembahyang qabliyah Jumaat. Tak bersunat dah apa. Sunat tu ialah sunat. Kita belajar dari tu kan.
Kalau fardu wajib kena sebut fardu. Kalau sembahyang sunat sebut apa benda kita tu dah jadi sunat dah. Kalau kita sembahyang fardu kita tak sebut fardu, kita sebut aku sembahyang zuhur. Jadi sunat dah. Ha? Fardu. Nak sebut fardu. Jadi apa tadi? Buat yang ringan saja. Ambil yang rukun saja. Subhanallah. Subhana rabbiyal azim. Kalau kita nak baca pun tak apa. Syek. Sebab sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Kita dah belajar dah itu. Kalau yang itu kita kena undur balik. Tak ingat dah. Nah, ya. Wallah a'lam. Ada perbincangan dia luah. Dengar khutbah. Dia perbincangan dia panjang tadi. Mana kita bukan dia satu pendapat, dia banyak pendapat. Tak ada masalah. Tu saya kata tadi kita agak-agak lah. Wallah alam. Maknanya banyak pendapat tu. Adalah perbincangan dia tu. Maknanya kalau dah masuk rukun yang kedua tu rasanya tidak sesuai dah. Tapi ada lagi perbincangan dia lah. Boleh carilah. Cuma nak cakapnya kita ambil yang rukun, ambil yang ringan saja untuk qabliyah Jumaat. Dia ada qabliyah Jumaat ada setengah yang kata tak ada qabliyah. Jadi kena niat aku semaya qabliyah Jumaat. Kalau tak sebut qabliyah tak boleh. Sebab ba'diyah tu ada. Kecuali sembahyang asar dengan sembahyang subuh. Sembahyang subuh kita aku sembahyang sunat subuh. Tak apa, tak sebut qabliyah. Sebab memang lepas tu tak ada dah ba'diyah. Ada pun sunat yang lain kena sebut qabliyah, ba'diyah. Yang tu kita dah belajar dah. Yang tu kena buka balik. Okay, habis. Apabila kita sujud, kita rukuk, jangan kita pagu seperti pagu ayam. Cak cuk. Kenapa? Maka tentu tidak sah. Kalau kita buat macam tu tidak sah. Tidak sah sembahyang kita. Apa maksud tidak sah? Tidak dikira pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Letih saja. Kerana apa? Kerana sembahyang ni mesti ada tamakninah. Dalam rukuk, dalam sujud apa tadi, kena ada tamakninah tu sekali dah. Sama ada sembahyang yang kita buat tu sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Kecuali sembahyang jenazah. Ada tamakninah tak? Solat jenazah. Tak ada. Sebab kita berdiri saja. Boleh? Habis dekat situ. Okey, dia kata lagi. Dan lagi pula orang tidak sempurna rukuk. Orang yang tidak sempurna rukuk ni, tidak sempurna sujud. Orang yang buat pagu ayam apa semua ni tidak sempurna sembahyang dia, duduk fikir benda tu benda ini dan tidak khusyuk. Hati ni duduk fikir benda lain dalam sembahyangnya. Sembahyang orang yang musalli tadi tu, orang macam ni Nabi namakan, dinamo orang itu, orang yang buat macam tu Nabi bagi nama. Nabi ni bagi nama ni bercuri hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia dalam sembahyang dia pagu macam pagu ayam, ataupun dia dalam sembahyang dia tidak khusyuk, Nabi namakan orang itu seperti orang mencuri hak Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tu? Doktor. Nyawa orang mati. Takut nyawa orang mati kan. Secepat mana pun kena ada maksimum tadi tamakninah. Ada rukhsah. Jadi dalam tu ada perbincangan lain pula.
Dia ada boleh jamak apa semua tu. Tu dia panggil macam kita musafir. Dia hukumnya tu lain pula. Doktor apa contoh hari ni dia nak pergi operate orang. Pukul 1 sampai pukul 8 malam. Jadi pukul 8 malam tu sempatlah maghrib. Kan? Maknanya sebelum isyak. Jadi zuhur dengan asar ni macam mana? Jadi dia ada rukhsah dia. Tu kena tanya geng-geng mufti lah. Tanya geng-geng dia. Maknanya di situ ada kelonggaran pada dia orang. Macam bomba lah. Geng-geng bomba dia tak pergi sembahyang Jumaat dah. Kita sembah dengan geng bomba. Tapi dia dah standby. Ada bangunan terbakar ke apa contoh. Jadi dia tak pergi sembahyang Jumaat. Apa hukum dia? Yang tu hukum lain pula. Mana kita tak boleh samakan dia hukum orang-orang kita ni. Macam dalam Quran kata, orang Islam wajib sembahyang. Lepas tu kalau dia datang kena sembahyang juga ke? Tu hukum lain pula. Sekarang ni secara umumnya, overallnya hukum tu, jangan sabit orang tu sakit. Orang tu jangan kira. Tu ni dah panggil dikecualikan. Tu hukum lain, kita bincang yang lain. Ni secara umum. Yang tu dia ada fiqh dia. Yang tu kena bincang dengan pakar-pakar. Kena tanya pakar. Sebab pakar pun dia akan rujuk pakar-pakar lain pula. Kena tengok dalam mazhab lain, pendapat lain. Yang ni kita belajar secara overall. Boleh? Musafir. Kalau hari Jumaat, dia kena keluar awal. Sebelum matahari keluar. Sebelum matahari keluar. Kalau hari Jumaat. Kalau dia sengaja pukul 9 pagi, dia tahu dah. Dia nak musafir hari ni tapi dia keluar pagi. Dia tak boleh dah Jumaat tu dia tinggal. Dia kena berhenti juga sembahyang Jumaat. Jadi dia sembahyang Jumaat. Lepas tu dia pun 2 rakaat. Semasa dia nak Jumaat tadi dia dah niat dah. Ketika dia akan takbir tu, macam mana niat? Jamak qasar. Ingat tak? Jamak qasar ingat tak niat dia macam mana? Jamak takdim, jamak qasar. Jamak dengan qasar tu yang mana wajib kita niat dalam hati? Qasar tu wajib. Jamak tu sunat saja kita niat. Takbir lillah sunat. Tinggal yang ni. Ambil yang rukun saja. Jadi kita sembahyang Jumaat dalam sunat Jumaat, dalam solat Jumaat tadi kita niat aku nak jamak dengan asar. Lepas tu bangun sembahyang asar 2 rakaat pula. Kita belajar lagi. Jamak tu himpun. Qasar tu pendek. Jadi kita pun terus sembahyang. Jadi kalau kita orang musafir, kita jangan duduk depan lah. Kita duduk belakang. Kalau hari Jumaat, kita duduk belakang tepi-tepi sikit. Terus kita bangun. Jamak dengan asar pula. Boleh. Tapi kena keluar awal. Kalau kita sengaja, kita dikira sebagai orang meringan-ringankan sembahyang. Ejahlah dalam mana berhentilah. Berhenti. Macam mana tak dengar khutbah terus sembahyang Jumaat? Tak apa. Mana kita tak dengar khutbah sah sembahyang Jumaat dia. Yang tu perbincangan lain pula. Ada juga hari Jumaat, solat Jumaat. Berhenti-berhenti terus. Jadi kita berhenti tu, imam duduk tahiyat akhir tu. Kita pun sembahyang. Macam mana? Yang tu kena bincang lain kali lah. Kita baca dulu. Dah, boleh? InsyaAllah. Jumpa nanti. Bab sembahyang Jumaat. Ya. Yang mana? Ada Tomak Dinah ni berhenti sekejap dalam keadaan tetap. Yang mana tu? Waktu bila? Waktu rukuk. Dua-dua. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Okey. Kita tak baca apa-apa. Senang. Kita berhenti lah. Kita rukuk, berhenti sekejap. Tak baca apa-apa. Memadai dah. Lepas tu kalau kita dah baca 3 kali, berapa minit dah tu? Lebih memadai dah. Subhana rabbiyal azim. Habis. Berapa minit?
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa minit? Tak apa minit. 30? 7 saat ataupun 8 saat. Memadai dah. Dia ada sepanjang-panjang kita baca. Dia ada sependek-pendek kita baca. Sebab dia sunat hai'ah. Kalau kita tak baca pun, tak ada masalah. Kita duduk diam je. Malah baca. Jadi kuranglah pahala kita. Sebab baca tu bukan rukun dalam solat. Yang rukunnya, rukun, diam sekejap tu rukun. Lebih lah, lebih. Kita baca tu. Lebih dah lah, diam. Nak ada baca. Kita ada baca tu diam kejap. Tegak maknanya berhenti gitu. Tetap. Tu syarat dia. Tak dah. Dia bukan kira lepas kita baca tu baru kira tamakninah, tak. Tamakninah kita duduk tu macam huruf apa? L lah, L. Kok kita duduk tu, dia duduk macam tu, kira dah. Kira subhanallah. Beres? Tu dah. Boleh tidak. Maksimum dia. Okey dah. Sah dah sembahyang kita. Tak apa, tak ada masalah. Sebab rukuk ni rukun yang panjang. Dia rukun yang panjang. Mana boleh lama. Tapi jangan ketinggalan dengan imam lah. Berapa rukun. Tu lain pula. Pembicaraan dia. Jangan kita terlepas dengan imam beberapa rukun. Tak boleh. Tu dia panggil muwafiq dengan masbuk. Tu cerita lain pula. Jangan kita lama daripada imam. Terlepas 2 rukun yang panjang. Okey. Habis yang tu. Okey, sambung lagi. Kalau orang tu, dia sembahyang. Tapi dia tidak rukuk elok, tidak sempurna. Tidak sujud dengan sempurna. Tidak khusyuk dalam solat. Nabi kata orang macam ni, Nabi gelar ke orang macam ni, orang yang mencuri hak Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tu nak bagi tahu? Curi dalam sembahyang. Curi dalam sembahyang. Maksudnya sembahyang tu hak siapa? Hak Allah. Curi dalam sembahyang ni bunyi tak pedih. Bunyi dia tak mantap. Apa boleh kita kata? Orang yang buat perangai macam ni seperti dia mencuri hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam ni. Sembahyang ni ialah amanah. Sembahyang ni ialah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang Islam. Jadi kalau kita pecah amanah, kita panggil orang kita ni, orang panggil orang khianat lah. Jadi orang khianat. Kalau kita pecah amanah, kita curi barang yang diamanah kepada kita. Kita dipanggil orang yang mencuri lah. Jadi sembahyang ni ialah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bagi amanah kat kita, kita main-main, kita curi, kita buat ringan-ringan, kita khianat. Jadi umpama kita tu mencuri apa yang telah Allah amanahkan kepada kita. Itu satu. Satu lagi. Mencuri juga apabila kita sembahyang, pahala kita jadi kurang. Sebab apa? Kita tidak sempurna rokok, tidak sempurna sujud, kita tidak khusyuk. Sebenarnya pahala tu banyak, tapi kita buat ringan-ringan. Jadi umpamanya pahala tu banyak, jadi kita duk curi pahala tu. Sikit-sikit dapat tinggal kosong, tak ada pahala. Sebab tu Nabi gelarkan apa? Orang yang mencuri dalam sembahyang, mencuri hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Nabi yang gelarkan ni. Okey. Nabi gelarkan juga Musailamah dengan Musailamatul Kazzab. Pernah dengar? Okey. Ketika Nabi masa hidup di Yamamah sana, satu negeri lain, mengaku dia juga seorang Nabi. Nama dia Musailamah. Tak. Tapi nanti balik dengar cerita. Jadi Musailamah ni, dia hantar surat dekat Nabi. Dia kata, Min Musailamah, macam mana ayat dah? Min Musailamah, Min Rasulillah. Gitulah ayat dia.
Dia kata surat ni daripada Musailamah dan dia ni ialah utusan Allah Ta'ala. Utusan Rasulullah ni maksud dia utusan di antara utusan-utusan Allah Ta'ala. Yamamah. Jadi, dia dalam surat tu dia tulis, surat ni daripada Musailamah dan Musailamah ni Rasulullah. Dia kata, ya Muhammad, sesungguhnya bumi ni terbahagi kepada dua. Satu untukmu, satu lagi untuk aku. Dia kata. Jadi Nabi pun balas surat dia. Nabi Muhammad pun balas surat dia. Amin Muhammad Rasulullah. Nabi kata, sesungguhnya bumi ni ialah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi tulis surat tu min Rasulillah ila macam mana? Ila Musailamatul Kazzab. Nabi yang bagi nama. Nabi yang letak nama Musailamatul Kazzab. Daripada hari itu sampai ke hari ini orang sebut Musailamatul Kazzab. Musailamah. Pembohong. Nabi yang letak nama Kazzab, Musailamatul Kazzab. Nabi bagi nama tu. Daripada dia dulu sahabat dah panggil nama tu sampai ke hari ni kita panggil nama tu. Nabi yang letak. Jadi Musailamah ni pengikut dia kata, dia ada pengikut. Pengikut dia kata Muhammad di Mekah sana, di Madinah tu, ludah helio, air jadi banyak dalam perigi. Musailamah pun ludah juga, kering air dalam telaga. Tapi pengikut dia masih ikut dia. Ada taksub, adalah Nabi ludah helio, jadi sembuh dia ludah jadi buta. Allah nak tunjuk Kazzab dia, pembohongnya dia. Okey, Musailamah ni dia orang bodoh, dia bukan orang cerdik mana pun. Boleh balik dengar cerita dia. Okey, dia kata orang hak buat perangai macam ni dinamakan orang itu bercuri hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam sembahyang ni dia ada ruh. Ruh sembahyang. Ruh ni maknanya Allah jadikan satu ruh sembahyang kita ni. Jadi apabila dia duduk main-main dalam sembahyang ni, ruh tadi tak ada. Pahala tak ada. Sebab dia sendiri yang curi pahala dia. Sebab tu Nabi kata buat perangai macam ni seperti orang yang bercuri ataupun orang mencuri dalam sembahyang. Jadi dia kata gitu. Dia kata seperti tersebut pada hadis. Maknanya mafhum hadis ni. Hadis tu riwayat Imam Ahmad. Boleh tulis. Riwayat Imam Ahmad. Dan juga Al-Baihaqi. Darajat hadis ni ialah sanadun sahihun. Sanad dia sahih. Hadis sahih. Hadis sahih kata, dalam hadis sahih Nabi kata, orang yang buat perangai macam ni seperti orang yang mencuri dalam sembahyang. Ingat. Okey. Dan lagi pada hadis yang lain pula, maksud tu ambil mafhum, ambil kesimpulan hadis dah, bahawasanya orang memeliharakan sembahyang, orang yang menjaga, orang yang menunaikan solat fardu. Menunai tu dengan sempurna. Sempurna macam mana? Kewajipannya solat. Dia menunaikan solat fardu dia tu dengan sempurna. Sempurna apa? Rukunnya, syaratnya, adabnya. Macam mana adab sebelum sembahyang? Masuk sembahyang dengan perasaannya rajin, perasaannya rendah diri, jangan ada takabur, rasa rajin, mengharap ganjaran daripada rahmat daripada Allah. Adab nak sembahyang tu. Jadi dia buat sempurna, komplit syarat sembahyang, menghadap kiblat apa semua. Jadi kalau dia buat macam ni, mencukupi kewajipan solat tadi.
rukun, syarat, adab sebagainya tadi, khusyuknya, dan dia kata lagi, dan menyempurnakan rukunnya. Sempurna rukun solat dia. Komplit, maknanya perfect. Nescaya, kalau dia buat macam ni, garanti, nescaya, keluarlah. Maknanya, keluarlah oleh solat itu, keluarlah solat itu, putih bercahaya. Umpamanya kalau dia buat solat dia macam ni, umpamanya solat dia tu akan keluar dalam keadaan solat itu putih bercahaya. Yakni Allah jadikan solat kita itu berupa satu benda yang putih. Allah akan buat solat kita, kalau kita buat macam ni, satu benda, keluar benda yang putih. Dan berdoalah. Solat yang berupa benda putih tadi, berdoa. Berdoalah sembahyang itu. Benda putih tadi tu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada tuannya. Maknanya solat benda yang putih tadi berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, kepada orang yang sembahyang tadi, yang telah memeliharakan akan daku. Mintalah memelihara akan daku oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti barang, seperti pekerjaan kamu pelihara akan kami. Maksud dia, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau peliharalah, Engkau jagalah orang yang sembahyang sempurna duk jaga aku ini, mujaga dia, pelihara dia seperti mana dia duduk jaga aku. Kalau kita buat sembahyang kita tadi sempurna, khusyuk, jaga, jadi benda putih tadi berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala ni jaga kita, pelihara kita seperti mana kita duduk jaga solat tadi. What you give, you get back. Mana? Apa yang kita buat tadi, Tuhan balikkan supaya Allah jaga kita pula seperti mana kita duduk jaga solat tadi. Seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal, dia duduk mengajar di Baghdad. Satu orang kena rasuk. Nah, jadi apabila pergi minta Imam Ahmad bin Hanbal supaya pergi berubat, Imam Ahmad bin Hanbal kata, kita sibuk. Ambil selipar hamba. Ambil teropah dia, pergi tunjuk dekat orang yang kena rasuk tadi. Keluar hantu tadi. Keluar tu hantu. Jadi, lama lepas tu Imam Ahmad bin Hanbal mati. Apabila berlaku lagi rasuk semua ni, pergi ambil teropah dia, pergi tunjuk. Hantu kata, aku tak takut dah. Apa? Tak ada geh. Tak ada power. Sebab apa tak ada power? Tuan dia tu dah meninggal dunia. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut dengan sungguh-sungguh. Jadi Allah balikkan benda lain tu takut kepada dia pula. Seperti dia duduk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana? Ini cerita lain pula. Ini cerita orang tua. Ini tak ada kena mengena dengan Quran hadis. Ya, ada satu ilmu tu, dia buat amal, dia pun tak tahu ilmu tu apa kelebihan, dia beramal saja dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi, dia pergi dekat Thailand, ni cerita saja ni, bukan hadis Quran, cerita saja. Dia pergi dekat Thailand, apabila orang, dulu Thailand ni orang selalu merompok tepi jalan, apa, samun kan. Jadi apabila orang nak samun dia, orang nak pukul dia, orang tu terasa sakit. Pukul tu, kekuatan dia pukul tu, kalau kuat tu lah dia, orang yang pukul terasa sakit. Jadi dia tak jadi pukul.
Sebab kalau dia pukul kuat, sekuat tu juga dia akan rasa. Lepas tu mari kawan ni nak tembak. Aku tembak ah. Member dia kata, mu tembak dia, mu sendiri akan rasa apa mu tembak. Jadi benda tu terbalik. Jadi kena dekat benda yang dia buat tu, sama dia rasa. Faham tak? Macam sembahyang ni, kita duk jaga dia, dia berdoa kepada Allah, so Allah jaga kita seperti mana kita duk jaga dia. Okey. Kan dia akan jadi kawan kita dekat dalam kubur. Duk sembang dengan kita ni. Ibadat-ibadat kita ni duk sembang-sembang. Tengok-tengok sudah tiup sangka kala yang kedua. Bangkit dah kau? Bangkit dah boh. Jomlah kita. Jadi kawan kita. Jadi kawan kita. Kalau kita jaga elok dia, berseri-serilah dia. Kalau kita jaga dia rengan-rengan, marilah dia dengan serebeh-serebeh dengan kita. Kalau orang jantan tak cukup janggut, sebeng, rambut, usai, baju buruk. Dia kata, aku ni sembahyangmu dulu ni. Tak apalah. Bertakat nak sembah. Tapi kalau orang pakai cantik, bau sedap, orang suka kita, jumpa kawan macam ni tak? Betul tak? Ni kawan tak sembuh eyeshadow pergi jumpa kat kedai. Allah kuat bau apa panggil? Bau ketiak tak? Selesa tak? Kadang-kadang member jenis kuat bau tubuh tak? Kan tak selesa kita kan duduk. Tak. Allah, lama tak mandi lah. Macam tu. Tapi kalau kawan mari bau sedap duduk tak? Rambut melepok, sisir elok tu. Semua amu bagus lah. Seronok kita duduk sembang dengan dia. Boleh gambar lah tu. Okay, habis. Dia kena dalam keadaan kusuk masai, dia buktikan haji dalam keadaan kusuk masai. Dan Nabi dia cerita kan, dia buktikan haji dalam kusuk masai. Dia tak perlu membersihkan diri, dia menghabiskan haji itu dalam keadaan kusuk masai. Kan kita kan sunat kan, apabila kita ada Arafah, lepas Arafah tu kita pergi mana? Perjalanan malam tu, petang tu Muzdalifah kan. Habis kita mikot di Arafah. Lepas tu habis petang tu, waktu asar, kita akan pergi ke Muzdalifah. Tapi kita sunat sampai dia awal lagi. Sebab untuk kita mandi. Tapi tak boleh pakai bau-bauan. Yang tu kita akan bincang dalam rukun haji. InsyaAllah. Wallah tak tahu tu macam. Nanti kita buka bab haji nanti. Maksud yang ni kita fokus dulu. Maksud yang tu dalam bab haji nanti kita buka balik. Saya betul ingat juga. Kita buka bab haji nanti insya-Allah. Kita akan baca niat haji. Macam mana bila niat haji be? Nawaitu ingat tak ingat? Niat haji, niat umrah? Tak ingat kau? Saya tengok agak. Nanti kita buka insya-Allah. Niat haji, niat umrah. Dia ada haji apa? Haji qiran, haji ifrad. Haji apa lagi? Tamattu'. Ni ingat tu. Kita belajar bab haji nanti insya-Allah. Haji, bab zakat, bab puasa. InsyaAllah doa banyak-banyak. Banyak lagi nak belajar ni. Bab murtad. Bab apa lagi? Bab murtad, betul bab tauhid tak? InsyaAllah. Ni kita nak baca ni sekejap lagi ni. Okey. Sempat dah ni? 8:30 dah. Okey, habis. Dia kata, keluarlah sembahyang itu putih bercahaya dan berdoalah sembahyang itu kepada tuannya. Tuannya orang yang kerja solat tu. Musalli tu. Telah memelihara akan daku oleh Allah. Seperti barang yang kamu pelihara akan kami. Maknanya, supaya doa kepada Allah, jaga orang yang sembahyang tadi, seperti mana dia duk jaga aku. Ayat dia gitu ya, ayat mudah dia. Okey. Jadi hadis ni riwayat Tabrani. Hadis riwayat At-Tabrani, Imam Tabrani daripada Anas bin Malik
darajat dia dhaif. Darajat dia dhaif. Okey. Ada riwayat yang lain. Ada riwayat yang lain. Banyak riwayat hadis ni. Walaupun ni dhaif ada lagi riwayat.